Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk kepada bab 5, iaitu Kesultanan Melayu Melaka. Jadi pada bab 5 ni kita akan belajar subtopik 5.1, iaitu pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, apa maksud pengasasan? Pengasasan ni bermaksud menubuhkan ataupun membangunkan. Jadi siapa pengasas Kesultanan Melayu Melaka ni? Pengasasnya adalah Parameswara, iaitu putera raja yang berasal daripada Palembang. Jadi pada topik 5.1 ni kamu akan belajar mengenai kisah pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Baiklah pelajar, Kesultanan Melayu Melaka ni diasaskan oleh Parameswara pada tahun 1400. Jadi kamu semua telah mempelajari mengenai kisah pembukaan Kota Melaka pada tahun 4. Jadi kerajaan Melaka ni merupakan kelangsungan daripada bab-bab yang kita belajar dulu, iaitu kerajaan alam Melayu tu. Pada subtopik 5.1 ini, iaitu pengasasan Kesultanan Melayu Melaka, kita akan belajar mengenai beberapa faktor pemilihan lokasi yang strategik oleh Parameswara. Kamu semua boleh buka buku teks muka surat 72 dan tengok di situ mengenai faktor pemilihan lokasi. Yang pertama adalah laluan perdagangan, yang kedua adalah bentuk muka bumi, dan yang ketiga adalah benteng pertahanan, dan juga yang keempat adalah terlindung daripada angin monsun. Okey, jom kita tengok satu persatu. Yang pertama adalah laluan perdagangan. Jadi kedudukan Melaka ni di laluan perdagangan antara timur dan barat ni membolehkannya mengawal laluan kapal dagang. Okey, yang kedua adalah bentuk muka bumi. Melaka ni mempunyai bentuk muka bumi yang berbukit bakau dan sesuai dijadikan sebagai benteng pertahanan dan juga menjadi panduan kepada kapal dagang. Okey, yang ketiga adalah cirinya adalah benteng pertahanan. Jadi pokok bakau dan api-api yang terdapat di pesisir pantai itu menjadikan sebagai benteng pertahanan dan juga pelindung semula jadi yang sukar untuk ditembusi. Okey, yang keempat adalah terlindung daripada tiupan angin monsun. Jadi kedudukan Melaka yang terletak di muara sungai ni membuatkannya terlindung daripada angin monsun. Keadaan ini membolehkan kapal dagang datang dan berlabuh di pelabuhan Melaka ni dengan selamat. Seterusnya kita akan masuk pula kepada subtopik 5.2, iaitu kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam subtopik ini terdapat 3 faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka ni, iaitu kepimpinan raja, sistem pentadbiran dan juga sistem perundangan. Okey, faktor yang pertama adalah kepimpinan raja. Okey, apa itu kepimpinan raja? Raja ni merupakan ketua ataupun pemerintah ataupun ketua kerajaan yang mempunyai kuasa yang tertinggi dalam sesebuah kerajaan. Jadi hak kuasa yang dimiliki oleh raja tu berpunca daripada beberapa sumber, iaitu yang pertama disebabkan oleh mereka merupakan keturunan Raja Palembang. Yang kedua adalah kerana peranan mereka yang unggul. Yang ketiga adalah kerana adanya daulat dan alat kebesaran. Yang keempat adalah kerana kewibawaan mereka. Okey, faktor yang kedua adalah sistem pentadbiran. Semasa tempoh Kesultanan Melayu Melaka ni, Sultan berada di puncak sistem pentadbiran dan melantik pembesar, iaitu pembesar berempat, pembesar berlapan, pembesar 16 dan juga pembesar 32. Pembesar ni merupakan pentadbir kerajaan pada peringkat pusat, jajahan, daerah, mukim dan juga kampung. Terdapat 3 tugas pembesar, iaitu penjaga keamanan kawasan, mengutik cukai dan hasil, membekalkan tenaga tentera. Sultan Melaka atau pemerintah Melaka ni mengurniakan kawasan khas kepada pembesar sebagai tanda sokongan. Kawasan yang dikurniakan kepada pembesar berempat dikenali sebagai kawasan pegangan. Kawasan pembesar jajahan dan daerah pula dikenali sebagai kawasan pemakanan. Pembesar dibenarkan mengutik cukai di kawasan tersebut dan menyerahkan kepada kerajaan. Faktor yang ketiga, sistem perundangan. Undang-undang pertama, Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka ni ditulis oleh Sultan Muzaffar Shah. Undang-undang ini mengandungi 44 fasal yang berkaitan dengan hak keistimewaan, tanggungjawab raja dan juga pembesar.
Yang kedua adalah Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang ini ditulis semasa zaman Sultan Mahmud Shah yang bertujuan menentukan peraturan pelayaran dan perdagangan. Jadi yang ketiga adalah Undang-Undang Adat. Melaka ni menggunakan adat Temenggung yang diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, pewarisan tahta, perkahwinan, pewarisan harta dan juga perundangan.